Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan yang kita tak mampu nak menghitung. Tak mampu kita nak menghitung, apatah lagi nak membalasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendakkan kita hanya mensyukuri nikmatnya. Bukan disuruh Allah untuk kita membalasi nikmat-nikmat yang diberikan. Kalau disuruh membalasi nikmat satu je nikmat, iaitu penglihatan, kita dah tak mampu nak membayar. Walaupun ibadah kita 1000 tahun, kita tak mampu nak membayarnya dengan hanya penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Dari itu kita hanya disuruh Allah mensyukuri dengan jalan la ilaha illallah, iaitu kita menafikan semua itu bukan milik kita. Yang sebenar-benarnya itu adalah menyatakan cerita-cerita, kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala nak melihat maknanya keakuan diri kita ini sudah lenyap. Kerana dengan kalimah sakti, dengan kalimah yang paling afdal yang Allah berikan kepada kita daripada sejak zaman Nabi Adam lagi, memakai kalimah la ilaha illallah Adam Nabi Allah, sampai 124,000 Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap juga membawa kalimah sakti, kalimah yang paling afdal sekali, iaitu la ilaha illallah. Kalau kita benar-benar mengimani, meyakini bahawasanya la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada bumi dan seisi-isinya. Maknanya segala amalan-amalan para jin dan manusia yang ada di sekian alam ini, kalau benar-benar kita mengenal la ilaha illallah daripada Allah, maka berat lagi timbangan la ilaha illallah yang kita imani, yang kita yakini itu tadi. Kerana orang yang benar-benar meyakini la ilaha illallah, maka dialah orang yang paling beruntung. Kerana disitulah ala tuju sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan, mentajalikan kita. Bukan untuk membuat pengakuan kita ni ada, tetapi la tidak ada, dan segala yang Allah ciptakan itu adalah bayang-bayang yang menyatakan empunya bayang-bayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita pada penghujung zaman ini, kepada yang hadir, kepada yang tidak kelihatan yang hadir bersama kita, juga pendengar-pendengar YouTube yang berterusan, yang saban hari, saban masa makin bertambah kerana menginginkan kebenaran, menginginkan
kepada hala tujuan sebenar, menginginkan untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pendengar-pendengar baik yang hadir yang tidak hadir, yang berada di dalam keadaan alam yang dipanggil internet, mereka menyaksikan live ataupun mereka mengulang-ulangkan, tetap juga mereka ini orang yang berkehendakkan benar-benar ikhlas kepada Allah, maka Allah pasti akan tidak sia-siakan untuk menilai, untuk memberikan sesuatu yang di sisi Allah. Kerana itu yang kita harapkan. Di sisi Allah itu adalah petunjuk Allah, di mana Allah memberikan kepada kita rasa kemanisannya bila kita mengabdikan diri kepada Allah, dan kita meyakini yang mengabdikan kepada Allah itu bukan kita. Sesungguhnya yang kita lakukan sebenarnya kudrat dan iradatnya, kehendak dan kuasanya kita mengabdi kepadanya. Maka tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya dialah yang mengabdikan kepada dirinya sendiri, tidak ada dua. Fahami betul-betul. Kerana kalaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan syurga dan juga neraka dan apa sekalian pun, Allah tidak jadikan Lauh Mahfuz, tak jadikan malaikat, tak jadikan nabi-nabi, tak jadikan kita semua, dan sesungguhnya lah Allah Subhanahu Wa Taala itu dah cukup, maha cukup sempurnanya. Jangan kita ingat kita sembah Allah, kita yang menyembah Allah. Itu maksud saya tadi. Kalau kita rasa kita sembah Allah, seolah-olah Allah tak cukup nak disembah dirinya. Itu harus dipahami. Kata-kata Rabi'atul Adawiyah kepada rijalul ghaib, kepada para wali-wali Allah. Maka Rabi'atul Adawiyah didatangi. Maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan, sesungguhnya pun kalau Allah itu tidak menciptakan syurga dan neraka, syurga ataupun neraka, memang seharusnya Allah itu semestinya kita mengabdikan, menyembah kepadanya. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Jadi jangan sekali-kali kita dah diberikan pengetahuan di sisi Allah, manisnya ibadah bila benar-benar kita rasakan demi wajahullah. Orang ahli ibadah yang tidak kenal kepada Allah tidak sama dengan orang yang ahli ibadah yang kenal kepada Allah. Orang ahli ibadah yang kenal kepada Allah, dia menyembah Allah demi wajah Allah hingga tidak ada rasa keakuan dirinya, dan dirasakan sepanjang dia berdiri ataupun duduk atau baring, dia metafakaru, sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang ahli ibadah yang asli, yang betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah. Bagi yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni masih lagi terbayang-bayang hendakkan balasan-balasan. Sedangkan yang nyata jelas Allah yang wujud. Yang lainnya tadi kita hanya menginginkan angan-angan ke situ. Ya, jadi kita betapa rugi, betapa malangnya nasib kita. Syurga dan nikmat-nikmat yang lain kita nampak, tapi kita tidak nampak pencipta segala nikmat di syurga itu tadi. Maka malangnya bila kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tidak berasakan yang mana yang menciptakan segala nikmat syurga itu lebih lagi kita harapkan daripada syurga dan seisi-isinya yang ada nikmatnya itu. Ini orang yang benar. Wa wajadaka dhallam fahada. Allah, setelah kita sesat, kita tidak mengenal Allah, kita tidak memahami Allah, lalu Allah memberikan kepada kita petunjuk. Wa wajadaka dhal, sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Kita sesat, kita tak tahu, tak kenal diri, tak kenal Allah, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita dengan dia menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu para nabi-nabi, lalu ditutup kepada para wali-wali Allah dan juga al-ulama warasatul anbiya. Jadi beruntunglah kita berjumpa kepada Rasul ataupun kepada waris Rasul, iaitu arifin billah mursyid. Yang ulama yang dimaksudkan adalah ulama Rabbani yang betul kenal Tuhan. Maka dia ajar yang betulnya,
iaitu buangkan keakuan diri seperti mana Rasulullah SAW mengajar sahabat dan umat di zamannya. Dan Rasulullah berkehendak kepada pewarisnya, aku amanahkan, wariskan, iaitu engkau mengajarkan ini supaya hamba-hamba umatku mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pemilik surga itu, dan pemilik sekalian alam yang Allah jadikan, pemiliknya yang kita hendak. Itu yang bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendakkan kepada kita. Dan Allah tu apabila kita sesat tak mengerti, Allah mengutus rasul, Allah mengutus para nabi, para wali Allah, warasatul anbiya, ulama. Maka carilah yang betul-betul yang mengajarkan ikhlas, betul-betul tak menyangka, tak menganggap dirinya seorang ulama, tak menganggap dirinya sebagai mursyid, tak mengingin kerana dia tidak mau ada rasa keakuan dirinya. Carilah guru yang begitu, yang ketampilannya itu bukan untuk merasakan dia ada, tetapi tidak ada apa-apa pangkat pada dirinya. Yang ada adalah dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kita, kata Allah, barang siapa menemui wali-waliku, warasatul anbiya, waris nabi ini, maka seolah-olah dia telah menyumpai Allah di dunia lagi. Dia sudah dapat kenal Allah dan memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sekarang ini terjadi malapetaka besar pada umat kita pada akhir zaman ini. Kerana manusia-manusia telah lupa bahawasanya ala tuju kita adalah mendapatkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitanya daripada Allah, harus ke pangkuan Allah. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu dah mati baru nak pulang ke. Masa sekarang ni kita dapatkan pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita lenyap. Yang ada nanti kita nampak apa pun yang kita bergerak, diam, duduk, bernapas, melihat, berkata, semua kita nampak adalah dia yang menceritakan tentang dirinya, bukan kita lagi. Inilah matlamatnya yang Rasulullah SAW berdoa, dan Rasulullah dapat syafaat. Syafaat inilah yang nak diantarkan kepada, bukan di padang mahsyar saja, tapi di sini lagi, di dunia lagi. Walaupun Rasulullah dikatakan telah wafat, tetapi syafaat Rasulullah SAW berjalan terus hingga hari kiamat. Beruntungnya kita ada Nabi Muhammad SAW. Maka jaga, peliharalah. Nabi nakkan kita cuma, Nabi tak nakkan balasan apa-apa atas syafaat Nabi, tapi Nabi mengharapkan kita ini menjaga para ahlul bait, keluarganya. Keluarganya ada dua orang yang kenal diri, kenal Allah. Itu adalah keluarga Nabi dan juga keturunan darah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta tolong jaga ahlul bait ni dua ni. Quran dan ahlul bait ni, yang dua pecahan dia dua ni. Jaga betul. Kalau dalam perhimpunan ataupun ceramah-ceramah tak ada dia mengesahkan Nabi SAW, tidak berselawat, ataupun tidak dia tu menceritakan hal-ehwal orang-orang yang ahli-ahli Allah, maka tinggalkan majlis itu. Ataupun dalam majlis itu ada yang menghina kerabat Nabi, zuriat Nabi, anak cucu Nabi, cicit Nabi, ahlul bait Nabi, dan juga orang-orang ahli Allah, dia berbalah-balah, dia mengutuk-ngutuk, dia menghina sahabat Nabi ataupun juga wali-wali Allah, ahlul bait Nabi, semua dia hina. Tinggalkan terus majlis itu. Majlis itu tidak akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Naungan yang ada, naungan rahmat Allah adalah cerita yang dalam itu adalah dia menceritakan tentang kebaikan Rasul, kebaikan sahabat-sahabat Nabi, ahli-ahli Allah, keturunan-keturunan Nabi. Itu tadi. Di situ majlis tu penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga sekarang ini. Orang nak melaga-lagakan antara orang alim dengan zuriat-zuriat Nabi. Ini semua ni adalah jalan untuk supaya kita lagi bercerai-berai, berpecah belah. Sedangkan orang ahli Allah, zuriat Nabi yang ahli Allah, zuriat Nabi yang keturunan Nabi, yang berketurunan darah dengan Nabi SAW, sentiasa menyambung silaturahim. Tidak pernah ada rasa untuk berpecah belah. Tapi difitnah, nak dilaga-lagakan supaya bertambah kita lemah. Jadi kita kena tahu, orang yang menghina sahabat Nabi, tinggalkan. Dia muliakan sahabat Nabi lain, tapi dia hina sahabat Nabi, tinggalkan. Kerana Nabi-Nabi tidak ada hina pun sahabat-sahabatnya.
Nabi pun mengatakan, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang ikut selamat. Jadi mengapa kita ambil sahabat ni, kita hina sahabat ni? Ini tak boleh. Tak boleh. Kita tetap juga berpegang kepada apa yang dipandukan, yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Hidup kita ini adalah hidup kasih sayang. Sentiasa mendoakan para ahli Allah, zuriat Nabi SAW yang berketurunan al-ulama warasatul anbiya itu, dan juga darah-darah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam alul bait. Mereka ini sentiasa mengamaliahkan akhlak Nabi, iaitu tidak ada rasa keakuan diri. Mereka bukan nak dipuji, tetapi mereka ni muhibbin, menyintai kita. Itu mengapa kita sejak dulu mereka zuriat Nabi yang berpecah dua ini, iaitu ahli Allah dan juga para wali Allah dan juga zuriat Nabi itu semua sama. Dia ini sentiasa menghubungkan manusia dengan kasih sayang. Walaupun manusia itu tidak meletakkan muhibbin, kecintaan kepada mereka, tapi mereka terus menerus beramal dengan menyintai walaupun orang membenci mereka. Ini mengapa kita pula boleh kata dia nak dipuji, dia nak disanjung. Tak, ini semua salah pasang. Sejak dulu lagi, zaman daripada anak cucu Nabi, cicit sampai ke dia mewarisi akhlak Nabi. Malu dia kalau dia tak menunjukkan akhlak yang baik. Nak mengaku-mengaku dia keturunan Nabi, nak mengaku-mengaku dia tu ahli Allah, tapi perangai buruk, tak berani sebenarnya. Takut dia tak ada keakuan diri pun. Dia pun tak memerlu orang memujinya, tetapi dia membawa muhibbin, watak cinta kepada kita tanpa mengharapkan apa-apa. Tapi kita menuduh dia macam-macam. Mereka tetap juga mendoakan kita. Seperti mana Rasulullah SAW, kita nak mengikuti dia. Akhlak Nabi tak ada keakuan diri, dibaling, difitnah, nak dibunuh macam-macam, diancam, keluar daripada kampung dia sendiri. Tanah tumpah darah dia di lahir pun tetap juga dihalaunya. Tinggal dia seorang-seorang pergi berhijrah bersama sahabat yang mengikuti berapa orang waktu tu. Tu tadi. Memang akan kita hadapi. Kalau benar-benar kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita ikut jejak langkah Nabi, pasti akan terjadi begitu. Tapi jangan kita takut. Yang kita lebih takut adalah kita tak ada rasa, iaitu masih merasa ada keakuan diri yang lebih kita takut. Jadi jangan kita takut selain apa pun. Kita ajar diri kita. Aku nak duduk seorang-seorang, takut dah. Jangan. Allah tu ada. Nanti Allah kata. Habis ramai-ramai kau berani lah. Bila seorang-seorang kau takut, kau tak nampak Allah. Bila kau ramai-ramai kau rasa berani, kau dah jadi sombong. Jadi kita senang. Di mana pun ramai atau tidak ramai, tetap hati kita dengan Allah. Tawaduk, jaga, jangan sampai ada keakuan diri. Ini kita nak bawa. Allah Subhanahu Taala, kita sesat, kita tak faham. Dia bagi kita faham, dia bagi kita petunjuk. Jadi Allah Subhanahu Taala tu sayang kepada kita, sentiasa mendidik kita. Kadang-kadang kita serabut kena masalah ni, kita hilang pertimbangan, hilang rasa ada keakuan diri kita. Allah wa wajadaka dhallan fahada. Ketika kita sesat, kita pening kepala, kita dalam keadaan ada keakuan diri, kita tersesat tu, ada keakuan diri, waktu tu Allah akan memberi petunjuk. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Bila kita leka, kita rasa ada keakuan diri je, Allah bagi petunjuk. Dengan siapa? Di antaranya untuk menyedarkan kita berbagai cara. Contoh yang paling banyak dibagi kesedaran kepada kita adalah diutuskan dari sisi Allah tadi, Sultanan Nasirah, iaitu kekuasaan, iaitu diberikan kepada mursyid. Kalau selepas Nabi SAW, sahabat mursyid ataupun al-ulama warasatul, ulama yang betul-betul waris daripada Nabi, yang hantar pada kita di alam kita, di dunia kita. Walaupun kita tak jumpa Rasulullah, tapi kita jumpa waris Nabi, serupa juga macam kita jumpa Rasulullah. Malahan Rasulullah sendiri iktiraf kita lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kita tak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita menjumpai warasatul anbiya, iaitu para mursyid, yang mana kita setiap patah perkataan dia mengajakkan kita supaya benar-benar
dapat Allah Ta'ala ataupun manisnya berkehidupan dengan Allah sentiasa. Dia tidak akan puas hati selagi kita tak dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala 24 jam. Dia akan merasakan betul-betul kalau dia melihat kita sentiasa merasakan Allah, dia cukup bahagia. Dia itulah Rasulullah SAW dan juga pewaris-pewarisnya. Dia berkendak bersungguh-sungguh siang dan malam memikirkan bagaimana untuk mencantikkan lagi orang manusia ini supaya dapat Allah Ta'ala, dapat betul Allah Ta'ala dan berpegang 24 jam abdikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sungguh-sungguh, mursyid ni sungguh-sungguh siang malam dia memikirkan macam mana lagi nak cakap ya Allah, macam mana lagi nak bagi tahu umat ni sekarang ni. Begitulah Rasulullah bagi tahu sebanyak yang mungkin. Jangan ada satu pun tertinggal yang tak dapat. Sampai dia doakan tiap malam semua umat dia. Tu. Jadi para wali Allah begitu juga, tiap malam dia sambil siangnya dia pergi jumpa manusia, ajakkan untuk dapat Allah Ta'ala, malamnya didoakan orang-orang tu. Ataupun malam dihantarkan nur dulu kepada orang-orang masyarakat di situ, kemudian siangnya dia pergi berjemaah untuk dia dah hantar nur malam tadi, roh orang dah keluar tidur, dia hantar kat roh orang tu. Maka siang dia masuk balik, dia pergi berjumpa orang tu untuk berkata, mudah-mudahan Allah masukkan. Tu tadi. Lagi dizalimi, lagi didoakan orang tu. Kerana doa orang yang dizalimi makbul, maka didoakan lagi supaya dapat hidayah. Bukan didoakan untuk kecelakaan orang yang menzalimi dia. Begitulah para mursyid-mursyid, para wali Allah, pengganti warasatul anbiya tadi, iaitu ulama. Mereka ni bersifat gitu. Tapi sebaliknya ada ulama yang tak memikirkan, hanya memikirkan ilmu-ilmu saja, tidak memikirkan supaya umat Muhammad dapat Allah Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati kerana masih ada kesyirikan kepada mereka. Mereka nak dibanggakan dengan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita. Jadi mereka tak memikirkan dapat kat dia. Dia perhati ke tak perhati, orang tu dapat tak amalkan. La ilaha illallah yang aku ajar tu dapat tak dibawa dalam kehidupan supaya hilang keakuan diri je. Sentiasa guru tu melihat daripada dekat dan jarak jauh, dia melihat. Sentiasa di mana pun dia perhatikan. Supaya dia nak puas hati betul-betul bahawa sesuatu yang diajarkan tu telah dimanfaatkan, baru dia lega. Kalau dia dah dapat amalkan tu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sayangnya kepada kita. 24 jam dia nak kita ni selalu dengan dia tak merasa ada keakuan diri. Allah tu begitulah sebenarnya. Jadi bila kita dah dapat begitu, kita juga disuruh wa nazira. Seperti Nabi SAW disuruh sampai. Bila dah sampai berita gembira ini, Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rasulullah, ya kekasihku, tidaklah sekali-kali aku meninggalkan dan berpaling pada engkau. Bila Nabi dapat tu, gembiralah Nabi SAW. Dan bila dibincangkan oleh 500 para wali Allah, 700 tahun dulu, dia kumpul 500 orang untuk membedah siasat. Apa maknanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya ada sebutkan, ni ulangkan balik. Dan mereka berkumpul 3 hari untuk meletakkan fatwa apa yang dimaksudkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dalam surah Ad-Duha tu. Maka mereka bincang hari pertama, ayat ni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua bukan Rasulullah saja, tetapi kepada umatnya Islam. Hari ketiga rupanya semua makhluk-makhluk Allah tu Allah tak pernah meninggal. Kalau Allah meninggalkan, habis dah lebur lah. Jadi sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena ingat. Kita takut dengan sesuatu. Tadi anak murid Cikgu Syikin, cikgu, saya jumpa ni apa yang menakutkan, kuku panjang bertaring, hantu dia kata. Jadi dia takut. Jadi kita kena cakap apa? Takut. Jangan takut. Dia datang nak suruh potong kuku dia. Potong kuku dia, ajaklah dia berzikir ke baca Quran. Dia nak kita macam tu, bukan dia nak takutkan kita. Dia pun kita lari nanti dia pun kenapa lah kau tak suka aku, nanti dia marah kita. Sebab kita lari pada dia. Dia datang pada kita nak minta kita berkawan. Jadi kita berkawan lah dengan dia. Kan? Kita dah dimomok-momok dengan anak kita gitu.
Padahal nampak tak? Tak nampak. Tak nampak habis. Tapi ada bertaring tengok dalam TV. Macam budak-budak biasalah kan. Dia akan jawab gitu. Kita pun terikut juga kadang-kadang kalau tak kenal diri, tak kenal Allah. Dengar je macam tengah malam kat luar dah mula. Tak? Padahal katak tu dengan usik-usik apa benda, kita tak nampak katak tapi berbunyi-bunyi, nampak tu bunyi. Rupa katak tu bawa terburung, kita tengok terburung tu bergerak. Padahal katak tu tolak terburung. Kita dah kata bukan-bukan dah. Kita tak nampak Allah dahulu. Sebab dia diajar makhluk dulu. Maka gitulah. Kita ditakut-takutkan dengan makhluk. Padahal bila Allah tu tak ada, lebih kita harus takut. Nah. Kita ingat benda tu ada kuasa tu, lebih harus kita takut. Patutnya kita lebih takut bila Allah tu tak ada. Itu lebih menakutkan lagi bila Allah tu tak ada dalam kita rasa perasaan kita. Berapa detik dah kita rasa hantu tu ke apa dia datang. Saya kadang-kadang suka tengok filem-filem seram dulu. Tapi saya tak rasa takut, masalah. Sebab saya nampak kelakar. Kesian tengok hantu-hantu tu datang. Sebenarnya tak sioman betul hantu ni. Tak? Kalau dalam filem tu lah, kalau dia datang tu kaki terseret lah. Jadi dia bawa lepas accident kan, patah kaki, terseret, kesian lah tengok. Jadi kita nampak, jangan nampak dia seram, kita nampak muka dia tak comel kita ni, pasal apa kena make up dengan dia. Dia datang tu kita nak make up dengan apa? Bismillah, ambil air wuduk. Kita kena gitulah. Ajarkan gini. Jadi saya tengok siapa yang tukang buang filem ni. Maka dia pernah nampak betul. Kalau tidak takkan dia buat kan. Dia sebenarnya itulah diri kita. Bila muka kita ni mengarahkan kepada makhluk, begitulah jadinya. Tak sememeh lah. Ngeri lah. Tapi kita tak tukarkan kepada cerita Allah nak sampaikan. Maka kita hidup kita bergelumang dengan keadaan kelalaian. Allah yang menyatakan tu semua kita tak nampak. Kita nampak yang selain Allah. Maka kita berada dalam kerugian atau berada di dalam tak puas hati. Tak tenang lah kita. Tak aman lah kita. Padahal kita dah tentu sentiasa aman apabila Allah dah berjanji. Tak pernah tinggalkan kita. Aku terlalu qarib. Jadi kalau dia terlalu dekat, kita nampak yang lain yang lebih dekat dalam ingatan kita, maka kita dah tersilam. Maka kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Supaya Nabi Muhammad SAW, dia gitu. Sampai iblis sekalipun yang mengerikan tu tadi pun Rasulullah kenal. Sebab apa? Dia membawa watak model yang Allah letakkan. Watak mengajak manusia kepada kelalai, kita tak dapat hidayah. Itu dia watak dia dapat gitu. Ya, tapi kita nampak ngerinya muka dia, ngerinya syaitannya gini. Jadi kita layan alam tu, makna kita pun sama berada di alam tu. Macam sihir juga. Nabi pernah kena sihir. Tak bergerak berapa hari. Datang malaikat ke atas kaki di kepala mengatakan Nabi disihir. Tempat dia gini. Dalam perigi bawah tu dia tanam bawah batu tu ada patung Rasulullah dengan rambut Rasulullah. Dipuja, dia apa, disihir. Jadi setelah begitu Nabi panggil tahu sahabat pergi tengok kat perigi ujung sana. Betul ada bawa patung tu. Ya, Rasulullah pun bangun bukan dengan sebab engkau ini aku terlantar, tetapi Allah nak nurunkan ayat kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Jadi bila kita amalkan itu, maka sihir tak berjalan daripada kita sebab akidah kita dia tidak boleh berbuat apa-apa kepada kita. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tapi kalau kita amalkan tu kita tak faham, lagi kuatlah datang. Kita kena faham maksud cerita asbabul nuzul cerita tu adalah Nabi nak beri kita yakin bahawasanya bukan sebab aku disihir, tetapi Allah nak memberikan kepadaku mukjizat, iaitu ayat ni yang dapat mengalahkan sihir. Bukan mempercayai sihir. Sihir tu ada, tapi kita jangan mempercayai. Mereka itu berbuat atas kehendak Allah. Kalau dia tak dikehendak, Allah tak berkehendak, tak akan jadi. Jadi bila jadinya Nabi kata bukan sebab sihir, tetapi Allah menurunkan sesuatu. Jadi sakit yang kita menimpa kalau kita duduk di alam yang dikatakan tadi, alam tu tadi, maka kita akan menyangkakan ada seseorang tu. Dan orang tu sendiri memang betul aku buat. Memang betul.
Tapi tetap juga kalau kita mengaji ni betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, tetap kita nampak itu semua adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah. Allah nak skripkan jadi begini, begini. Tapi tak percaya, bukan tak percaya. Ada, tapi aku meyakini Allah yang itu. Ada Allah jadikan sihir. Allah yang juga ciptakan sihir. Tapi bukan suruh kita percaya pada sihir. Percaya kepada akulah yang menganjurkan supaya engkau ingat pulang kepada aku. Sihir tu datang supaya turunnya ayat pelindung bagi Nabi. Kalau bagi kita, kalau kita faham betul-betul, kita tahu ini untuk menguatkan akidah kita. Mengaku macam mana pun dia, ramai-ramai datang berbatalion kata, ini orang yang buat, betul lah aku saksi, dia yang buat, memang aku nampak dia yang buat kau. Kita tetap baliklah. Kalau nak berzikir sama saya, mentauhidkan Allah misalnya, jangan buang masa. Engkau takkan boleh buat apa. Betul lah aku ni. Tak apa. Yang mustahaknya, apa pun engkau buat adalah Allah yang menggerakkan. Kau tak mampu. Lama-lama bosanlah dia nak datang. Kan? Ini kau layan sampai kiamat tak selesai. Engkau dengan Allah pun masalah nanti lalai lupa. Duk mikirkan dunia ni nak lawan dengan syaitan je ke? Hidup kau ni lawan dengan syaitan iblis je tak habis-habis ke? Bila nak selesai? Kan? Tu. Jadi kita disuruh berperang dengan hawa nafsu supaya menafikan, bukan mengalaian. Jadi tu kita kena faham kalimah tu la ilaha illallah, menafikan semua. Jadi kalau kita tak boleh nafikan diri kita, mudahlah benda tu. Ia mewujudkan diri dia yang ada, syiriklah kita. Sebab keakuan diri. Sebab bila kita la ilaha buang keakuan diri, maka itu tak akan datang. Kalau dia datang pun kita akan nampak Allah lah yang suruh dan dia tidak ada daya upah. Tak ada dia nak, kalau kita dah sentiasa dengan Allah, dia nak goda apa? Dia tak ada keakuan diri kita. Dia nak goda apa? Allah pun tak suruh buang masa kau nak. Skrip kau bila hamba kau tak ada rasa keakuan diri, kau kacau. Kau terus. Tapi kalau dia tu dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan hilang akuan dia, tak ada. Itu punya bagus, maknanya sayang Allah Ta'ala pada kita. Bila ada keakuan diri, dia akan bawa kepada arah. Dan jangan dibiarkan lama-lama. Kebanyakan kita biarkan lama-lama keakuan diri kita, biarkan lama-lama, maka kita akan mengaku pula dah kita ni tu Tuhan, dah sahlah nanti. Bila pertama kita angkat, kita tak belajar. Aku yang angkat suap minum. Hari-hari aku yang bawa motor. Aku yang tahu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Aku yang tekan minyak. Aku yang bila dah lama sangat, kita tak cepat bertindak, sedangkan petunjuk Allah tu sentiasa ada. Kita buat tak tahu, lalai, lengah-lengah. Satu hari datang nanti, pernah saya lalui, iaitu 2 tahun saya tak boleh makan, tak boleh minum. Makan pun sikit muntah balik, minum pun tak boleh, tak ada selera, tak dibagi rasa selera apa pun. Lepas tu paksa-paksa pun tak boleh jadi makan. Kemudian tidur malam tak boleh, siang tak boleh. Bukan malam tak boleh tidur, siang boleh tidur. Tak boleh tidur 2 tahun. Siapa yang ada pada waktu tu dia tahu. Tengok, lihat saya. Bukan saya ni hebat. Memang tak dibagi ngantuk. Tak dibagi ngantuk oleh Allah. Jadi 2 tahun lebih. Kemudian bila dah agak-agaknya waktu, bila dah cukup, Allah tu bagi saya dapat tidur 5 minit je. Ya Allah, kita rasa punya syok 5 minit tu tadi. Itu tidur je Allah bagi tu. Kita tak hargai. Yang kita ni boleh tidur berjam-jam. Kan? Siapa yang bagi tidur berjam-jam tu? Siapa yang bagi rasa ngantuk tu? Bila tak kena macam ni, kita tak tahu. Bila kena macam ni, ya Allah nikmatnya. Dah 2 tahun lebih tak boleh tidur. Ini 5 minit aja. Ya Allah, segarnya ya Allah, rasa macam tu tadi. Tu baru ngantuk je. Allah tak bagi ngantuk. Kekuasaan Allah kan. Tu tadi. Belum lagi nanti jangan sampai menyesal bila kita bangun tidur, kita ada di alam barzah, dalam kubur. Tak boleh melihat, tak boleh mendengar dah apa. Dengar bisikan hanya dalam kubur. Macam tu je. Bangun-bangun biasa lihat anak, lihat isteri, lihat suami, lihat yang kawan-kawan pergi sana, pergi sana. Ni seorang-seorang. Tiba-tiba je. Kan? Sekarang ni kita nak memperlakukan diri kita ni sebenarnya bukan seorang-seorang dengan
Allah. Jangan rasa kita ada dengan orang kita rasa aman. Kita harus bersendirian, kita dengan Allah kita rasa aman dengan Allah. Lebih aman lagi sebab ramai yang dampingin kita. Ulama ke apa kita tak rasa aman dengan. Tetapi kita lebih rasa aman bila kita rasa dengan Allah tak ada keakuan dia. Kita kena buat begitu di dunia ni. Supaya nanti bila kita masuk dalam kubur, ke mana pun kita pergi, kita tetap bahagia dengan Allah. Kita kena ajar diri kita begitu. Ini yang Rasulullah SAW ajar. Rasulullah pergi ke Gua Hira. Dilatih oleh Allah Ta'ala supaya Allah aja nombor satu. Latih juga. Allah Ta'ala latih Rasulullah tu. Sampai malaikat datang, Iqra' Muhammad. Peduli apa aku tak layan. Maksudnya gitu lah kalau kita. Kan? Tapi Nabi jawab ma'an Nabi Qorik. Padahal dia boleh jawab pun Iqra'. Bukan susah. Kan? Tapi Rasulullah kata ma'an Nabi Qorik. Sebab dia dah, akhlak dia diajar Allah Ta'ala. 40 hari berakhlak dengan Allah. Selagi Allah tak suruh cakap, jangan cakap. Setiap dia cakap tu percakapan. Setiap dia melihat tu dengan Allah dia melihat. Macam mana nak buat tu? Susahlah saja. Memang itulah sebenarnya yang Nabi ajarkan. La ilaha il. Sekarang kita lihat dulu, lepas tu buat dek kita rasa kita melihat. Kita bercakap dah, lepas tu kita biar kita rasa kita punya ilmu, kita yang bercakap. Kita yang pandai. Tak? Kalau Nabi lain, Nabi sebelum bercakap, sebelum melihat, dia dah terbiasa. Penglihatan tu adalah penglihatan Allah. Jadi dia nampak semua Allah dah. Bukan Allah tu banyak. Semua dia nampak adalah ciptaan Allah. Dan Allah lah memegang segala kekuasaan yang dilihat tu tadi. Hingga kan penglihatan Rasulullah tak ada dah. Penglihatan la basirun, la mutakalimun. Tak ada perkata. Semua sekali. La hayun. Tak ada hidup tu. Begitulah Nabi di Gua Hira betapa sampai khatam di hadapan Allah. La ilaha illallah betul-betul. Tu lepas tu ambil 40 hari lagi pula untuk keluarga. Lepas tu ambil 40 lagi untuk umat. Jadi 120 hari. Nabi dapat ijazah untuk Rasul, iaitu pesuruh Allah untuk mengajak manusia mengimani Allah. Meyakini Allah, bukan menyebut aja. Bukan lagu tanam la ilaha illallah kita sedap. Lagi sedap yang bawa tu suara merdu, lagi kita best. Kita hayal kat lagu tadi. Bukan saya cakap tak boleh. Kita masih ada melayang ke mana-mana. Kita syok kat lagu tu tadi. Begitulah kita kebanyakannya. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak tahu ada tujuan, maka melayang-layanglah terhadap apa yang kita suka. Kita baca Quran, kita nak dengar bacaan Quran yang mana dibacakan tadi, sedaplah suara dia, betul lah bacaan dia tu, sedap. Jadi bukan berhenti di situ, bukan saya kata boleh. Jangan berhenti di situ. Kan lebih indah lagi suara merdu Nabi Daud, dan juga merdunya Nabi Daud tu disebabkan dia memahami apa yang disebut. Bukan daripada kalam dia, dan dia memahami maksud-maksud yang nak disebut. Maka menjadi merdulah suara dia. Sebab bukan suara dia, suara Allah. Percikkan suara merdu Allah. Jadi tak sama kalau kita nak merdu kita untuk menghiburkan manusia supaya orang terdengar dan terasa hebat suara kau. Kita nak puji gitu. Padahal Nabi Daud bukan nak dipuji. Burung pun lupa nak kibaskan sayap merdunya suara Nabi Daud. Bukan disuruh gitu, tapi asyik khusyuknya perkataan Nabi Ayub, perkataan daripada Allah, hingga kan mereka terhayal dengan maksud tu tadi. Bayangkan, merdu dengan faham maksud tu lain. Sekali maka lupa dia terhayal dengan keindahan yang disebut tadi, dan juga kefahaman sebutan tu masuk hingga kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ayub bila dia sebut dalam kitab-kitab. Jadi kita membacanya dengan rohaniah kita masuk supaya orang kenal Allah, kenal dia. Dia ada orang ahli Quran ni, betul-betul ahli Quran, waliullah. Mereka ni membaca Quran ni dengan dia memerhatikan dengan tadabbur dia sekali. Bukan dia baca malam-malam Quran, dia baca untuk menghabiskan 30 juzuk satu malam, satu hari. Ataupun setengah bulan dia habiskan. Tak. Bukan saya cakap tak bagus, tapi orang betul-betul ahli Allah, dia baca betul-betul dengan tadabburnya ni baca.
Kalau dia katakan tadi dalam ayat tu dia kata innal lazina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Dia dengar suara yang sebut tu bukan suara dia. Allah memanggil dia innal lazina amanu, sesungguhnya engkau wahai engkau beriman engkau pada aku. Dia dengar suara tu begitu yang dalam tu. Bukan dia baca aja, dia baca tu tadi adalah bacaan Allah berserta dengan maksud tadabbur tu. Dia katakan tadi engkau lah orang-orang yang beriman. Maka dia akan berhenti, dia berkata, ya Allah, aku belum cukup beriman lagi padamu ya Allah. Dia berhenti kat situ. Dia berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdialog dengan Allah sampai Allah Taala kata, dia terdengar pula suara Allah Taala kata, engkau dah beriman kepadaku, aku telah uji engkau telah beriman. Ya Allah, aku tak mampu, tapi engkau lah yang memberi kekuatan. Ada dialog lagi. Ayat tu dia berhenti, dia berdialog lagi. Itu ahli Allah. Ahli Allah. Orang baca Quran ni dengan tadaburnya, itu ahli Allah. Jangan main-main. Tapi kalau baca je tak faham, itu bukan ahli Allah. Orang Yahudi, dia kaji Islam, dia ada yang hafiz Quran dan faham tafsir Quran. 8 tahun dia duduk di Al-Azhar, menyamar jadi orang Islam, ambil bahagian Quran dan tafsir Quran. Jadi dia pakar dalam Quran. Orang Islam pun tak mampu menyaingi dia. Dia jadi profesor mengajar di Universiti di Aceh. Orang tak tahu dia bukan Islam. Dia orang Yahudi. Tapi tujuan dia untuk supaya kita. Jadi perkataan yang disebut tanpa ada iman. Dia bukan Islam. Tapi dia baca, dia tahu. Tapi dia tak beriman, meyakini Allah. Berbeza dengan orang yang ajar walau sepatah. Tapi dia mengimani, meyakini. Itu lebih mustajab. Lagi berat timbangannya daripada penduduk-penduduk yang beramal di dunia ini tanpa dia tadabbur, tanpa dia mengetahui, mengenal Allah. Jadi kita jangan sibuk banyak-banyak. Allah pun tak suruh kita banyak-banyak pun. Allah suruh yang mana kau tahu tu, tahu tak kau gunakan. Tak malu ke kita kalau Allah tahu kau nak tipu Allah, kau baca banyak-banyak. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi selidiklah apa kau bawa dalam kehidupan kau sesuai tak? Kalau kau kata wala taqrabu zina, kau kata jangan hampir zina, tapi kau masih lagi melakukan zina dan kau tak tahu apa itu zina. Yang kau tahu zina lelaki perempuan bukan muhram, LGBT itu zina kan. Tapi zina yang dimaksudkan Allah tu luas. Hampiri itu maknanya kau menghampiri keakuan diri kau tu zina. Kau tak menjumpai ahli Allah, kau hanya mengamal ikut hawa nafsu kau sendiri, kau baca Quran. Tanpa kau mohon. Tapi kau lepas habis baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kau minta arham, minta faham kau. Tapi kau tak faham juga. Sebab apa? Kau hanya mohon tu untuk sekadar ucap je kepada Allah. Kerana kebiasaan kau mengaji Quran, bila dah habis, baca doa tu. Tapi kau tak mengkaji, tak berdasiasat, apa tu arham? Faham tak kau Quran? Kau selalu minta, tapi kau tak ke arah ke situ. Sedihnya kita. Banyak kelakuan-kelakuan umat kita pada itu pasal tadi. Banyak umatku Nabi kata, tapi semua macam lembik. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Nak kuat, Nabi kata. Nabi bukan kata umatku lemah, tapi Nabi ajakkan supaya kita kembali kepada Allah. Itu jadi kuat. Kita akan faham kita buat apa-apa nanti. Banyak silap kita baca Quran pun silap. Lepas tu kita bangga kita dengan banyak baca Quran. Lagi bulan Ramadan lagi banyak yang syirik kepada Allah. Kita ingat bulan Ramadan, bulan kita ni bertakbir, kita berjaya. Rupanya bukan berjaya. Kita berjaya menjadikan diri kita tu Tuhan. Sebab kita rasa kita yang beramal. Bulan Ramadan aku dapat bulan tahun ni, tahun lepas 3 kali khatam lah Quran bulan Ramadan. Tahun ni 4 kali alhamdulillah. La haula wala, berlumba-lumba Allah waktu tu macam mana kau rasakan? Sedangkan Allah, bukan saya kata tak boleh, tapi Allah tu bagaimana kau membaca Quran tu? Terlampau laju sangat. Kau nak ke mana tu ibadah tarawih laju-laju sangat tu? Pelan sangat kau cakap pelan, laju sangat tak boleh. Ada je tak kena kau punya hidup kau. Jadi kau nak tarawih macam mana? Rupanya tarawih kau ikut mood. Mood kau tak best je, tak best lah ni hari dah. Tu jadi. Padahal kita kena tetap rasakan sentiasa mood kita best saja dengan Allah. Mood kita tak ada turun naik, sentiasa best dengan Allah. Kita ajar diri kita.
Sentiasa rasa best je. Jangan ada Allah tak ada. Allah tak ada tak best. Apa pun hebat macam mana, tak ada dengan Allah tak best bagi kita. Yang bestnya adalah kita sebenarnya Allah tak pernah tinggal. Kita selalu hidup dalam best saja dengan Allah. Bahagia je dengan Allah. Nak ajar gitu. Jadi kena susah, kena apa, nikmat macam mana kita tak lebih-lebih. Dapat nikmat macam mana kita tetap je engkau lebih mustahak ya Allah. Kalau nikmat ni best 100, engkau lagi best ya Allah daripada ni. Jangan kita. Dan kalau susah ya Allah ni tak susah sangat, engkau tak ada lagi susah. Ajar diri kita sentiasa best dengan Allah. Sentiasa bahagia dengan Allah. Jangan komplain apa pun. Tetap bahagia. Kena macam mana pun, ya Allah, yang penting kau ada. Bersyukur aku, ya Allah. Kena macam mana pun ujian, tetap aku rasakan kau. Dan kau bagi aku rasa dengan kau, ya Allah. Syukur aku, ya Allah. Ya Allah. Kita nak jadi, nak ajar diri kita begitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Al-ulama warasatul anbiya, waris Nabi. Waris Nabi. Jangan kita waris Nabi yang macam mana? Akhlak Nabi, iaitu hilang keakuan diri. Baru zuriat Nabi. Tu hebatnya tadi. Kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu dengan betul-betul al-ulama yang betul-betul waris Nabi. Waris Nabi betul-betul. Nabi sendiri tira warisku ni. Baru zuriat Nabi, alul bait Nabi. Tu yang kita nak. Maknanya mereka hidup dalam kesucian. Kalau orang banyak beramal, 60 tahun baca Quran tiap-tiap malam, tu beramal biasa je. Tu biasa. Tapi orang menjaga kesucian luar biasa, kata Sayyidina Ali. Sebab dia jaga diri je, jangan sampai ada keakuan diri. Itu jaga kesucian. Sebab lebih sulit lagi nak jaga kesucian, supaya jangan fikir buruk, jangan sangka buruk. Orang baling batu, kita balas balik doa elok. Tu kesucian tu, bukan senang tu. Kalau kau beramal dia 60 tahun betapa je, tu biasa. Tu biasa. Walaupun susah tu biasa. Tapi nak jaga jangan sampai ada keakuan diri tu, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, istiqamah tu adalah menjaga jangan sampai ada keakuan. Sentiasa. Itu yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ini yang paling mustahak, yang selalu kita nak kena ingatkan pada diri kita sendiri, termasuk saya. Ingatkan balik diri kita, sama-sama kita ilahun wahid, menombor satukan Allah 24 jam. Jangan ada sedikit pun kita nak menombor satu yang lain. Sentiasa 24 jam ilahun wahid, kata Allah. Dan Nabi disuruh kata begitu. Sebab Nabi membawakan watak begitu. Maka itu Allah suruh Nabi yang mengucapkan kul. Kerana Nabi dah tak ada keakuan diri. Maka tu dia suruh Allah. Sebenarnya apa yang dia ucap Nabi adalah ucapan daripada ku, kata Allah. Maka tu dia kata banyak ayat-ayat Quran kata kul. Kul tu huwallah, bukan kau yang mengatakan Allah esa. Sesungguhnya diri dia yang mengabdikan, mengatakan dirinya bukan engkau menyembah mengatakan Allah tu esa. Tetapi dialah sebenarnya yang memberikan kehendak itu masuk dalam diri kau. Untuk beruntunglah orang bila dia dapat rasakan begitu. Jagalah. Kalau Allah tak bagi, takkan siapa, Muhammad pun takkan dapat boleh menyuruh orang tu mengatakan kul. Mesti harus Allah juga. Maka itu Nabi SAW, dia tidak akan boleh berbuat apa-apa melainkan apa yang telah Allah arahkan kepada. Jadi beruntunglah kita, sebab perkataan Nabi itu adalah perkataan daripada kehendak Allah Subhanahu, bukan ikut hawa nafsu Nabi. Betul-betul wahyu yang datang daripada Allah. Begitu juga al-ulama warasatul dia tak mahu juga ada keakuan diri dia nak. Walaupun dia dah hafal ayat ni cerita ni, dia tak mahu nanti bila dalam talk nanti dia tulis la ilmal, tak ada, dia tak mahu, dia bawa yang terkini apa yang begitu. Amalan-amalan orang yang betul-betul nak ngikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak ketemui, memang kita tak dapat rasa kemanisan bila kita jumpa, ya Allah, dia jadi imam pun punya best tu tak nak cakap lah. Bacaan dia biasa je, tapi kita duduk belakang dia, ya Allah, terangkat mi'raj sekali dibawanya kita. Betul-betul dia nak makmum dia semua, ya Allah tolong angkat semua makmum aku mi'raj, ya Allah, bila aku jadi imam, ya Allah. Dia berdoa begitu. Nabi SAW berdoa begitu. Dia nak umat dia dalam solat seperti mana aku solat. Bukan syariat dia, tarikat, hakikat, makrif. Nabi mana ikut aku, mana Nabi nak kita ikut dia. Maknanya kalau Nabi jadi imam, dia nak semua makmum dia zaman sahabat semua ikut dia. Maknanya tak ada keakuan diri. Mi'raj.
Berhadapan dengan Allah. Tak ada lagi siapa-siapa yang kau perlu. Betul-betul dengan Allah hingga hilang keakuan diri. Hingga sampai yang kau tahu sifat menyembah kepada zat. Tak ada yang lain lagi. Yang ada af'al dia. Bentuk dia yang membentukkan dia. Yang ada asma, nama kau dah tak ada dah. Nama yang ada kau adalah nama yang dibagi oleh Allah. Oh, sampai dah hilang tadi af'al, hilang asma, hilang semua yang ada asma Allah, yang ada af'al Allah, yang ada sifat Allah, yang ada zat semua, yang ada esa semua. Oh, nak sampai ke situ solat kita. Baru kita puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita betul-betul mengatakan semua sekalian alam ini memuji-Mu ya Allah. Tidak ada sama seperti mana Engkaulah memuji dirimu sendiri. Dan sesungguhnya Engkau yang layak memuji. Walaupun tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada semua Engkau ciptakan. Ya Allah, Engkau tetap sempurna memuji dirimu ya Allah. Subhanallah. Nikmatnya kalau kita dapat begitu duduk maqam dia. Nikmatnya tadi. Itu tadi. Itu yang Nabi nak kita sampai ke situ. Ya, seperti mana aku solat, syariat, tarikat, hakikat, makrif. Tapi kita ikut yang syariat dia, mana dapat sempurna? Mana boleh? Nabi kata tak boleh. Kau ikut syariat aku tak cukup. Ali mesti tarikat ada hakikat dan makrifat baru sempurna. Salah satu tak ada pun tak boleh, Nabi kata. Fahami betul-betul. Jangan kita sampai tersesat, tersilap. Jangan sampai. Tu. Wa wajadaka dhallan fahada. Kita sesat, kita tak kenal Allah kan tadi. Kita Allah Taala kata doa ayat 7. Sesat kita ni, asalnya kita ni sesat. Allah tahu, Allah ciptakan mula-mula kita di alam roh tak sesat. Bila masuk dalam jasad, mula keakuan diri ada, betul? Tu. Allah nak tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Jadi kita ingat, mengapa Allah ciptakan apa? Jangan kata mengapa. Kita tak boleh soal Allah. Kita yang disoal. Bila dia bagi kita hidup, kita kena tahu. Kita kena pakai buah yang Allah Ta'ala ajar kita, iaitu jangan dilupakan, iaitu engkau tidak la ilaha illallah. Bukan disuruh oleh Allah, mengapa kau hidupkan aku? Ya Allah. Nanti sampai kepada masyarakat pun, ya Allah, mengapa engkau semua datang? Kita menyalahkan Allah ni lah dah biasa. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita menyalahkan Allah. Bila kita tak dapat sesuatu nikmat, kita nyalahkan Allah. Bila kita dapat nikmat, kita kufur nikmat, bangga. Kita kata kita yang tanam buah ni, kita yang, aku yang buat ni je. Bangga pula. Manusia ni suka begitu, suka balah kata Allah. Memang sifatnya gitu. Jadi buangkan sifat kemanusiaan. Ya, buangkan sifat kemanusiaan. Allah Ta'ala kata supaya ada sifat suci, iaitu para malaikat, para nabi suci, tak ada keakuan diri. Ya, mudah-mudahan kita sama amaliah kena lagi depan. Insya-Allah saya cukup sementara ni. Kita minta kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita, Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri, Pak Lang, Syahid, Syekh Latif dan lain-lain, insya-Allah. Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل. Saudara-saudaraku yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, dalam perjalanan ini ada satu indikator penting, ada satu ciri penting atau tanda penting kejayaan. Seseorang itu telah berjaya dalam membunuh keakuan dirinya, iaitu
Indikator tersebut ialah hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah akrab. Apakah maksud hubungan dengan Rasulullah bertambah akrab? Salah satu cirinya ialah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu indikator perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah, maka kita jangan sekali-kali kita menyangka diri kita sudah berjaya. Tentu ramai di sana salik ataupun orang yang minat dalam bidang ini, apabila telah diberitakan oleh gurunya pelbagai misi-misi penting, di antaranya ialah membuang keakuan diri, satu misi yang paling penting, yang utama, agenda utama dia. Cara untuk mengukur diri sendiri ialah bagaimana hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ada bermimpi jumpa dengan Rasulullah, itu adalah satu busyra, satu kegembiraan yang sangat hebat apabila dapat bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam bentuk cahaya. Tak nampak sosok, tak nampak wajah. Kalau nampak wajah lagi bagus, nampak wajah lagi bagus. Kadang-kadang nampak belakang, nampak cahaya, kadang-kadang dengar suara. Ada yang melihat senyuman, kadang ada yang melihat satu orang lelaki yang begitu bercahaya, tapi wajahnya tak nampak disebabkan terlampau bercahaya. Allahumma salli ala sayyidina. Sesiapa yang belum mimpi jumpa Rasulullah, saintifiknya dia tidak akan berjumpa dengan Rasulullah secara yaqazah. Jadi kalau seseorang itu tanda dia berjumpa dengan Rasulullah secara yaqazah, syarat dia mesti jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Bila dia sudah berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, insya-Allah kerap kali dia akan bersemuka dengan Rasulullah di alam yaqazah, bukan di alam nyata tapi di alam yaqazah. Susah nak cakap, hanya orang yang tahulah yang tahu. Indikator perjuangan sudah berjaya dan bolehlah mengukir senyuman apabila dia sudah memimpi jumpa dengan Rasulullah. Seorang awliya Allah, seorang waliullah, seorang arifin billah, makin banyak dia mimpi jumpa Rasulullah, makin tinggilah kedudukan dan maqam dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang bermimpi jumpa Rasulullah tidak pernah berdusta. Memimpikan Rasulullah itu tidak boleh berdusta. Kalau dia berdusta juga atas nama Rasulullah, musnah binasalah dia, tak boleh lama hidup. Sebab dia telah melakukan kesalahan yang paling besar, iaitu pengkhianatan kepada Allah. Apabila dia tak mimpi jumpa Rasulullah, tiba-tiba dia kata mimpi, ataupun dia kata dia menggunakan nama Rasulullah. Macam cerita dia, satu kisah yang saya nak kongsikan, Mr. Hamper. Mr. Hamper ni dia tulis satu buku bernama The Confession of Mr. Hamper. Mr. Hamper ni, macam mana yang Ustaz Aziz kata tadi, ada seorang ulama palsu, ataupun lebih tepatnya kita kata munafik lah. Dia mengaji tinggi, orang ni cerdik, orientalis. Dia mengaji semata-mata, mengaji agama Islam semata-mata nak jatuhkan Islam di Belanda. Sebab jatuhkan Islam di Aceh, dia ni orang Belanda. Sebab apa nak perlukan ada orientalis ni? Sebab dia ialah Aceh ni tak boleh pecah. Islam dia sangat kukuh dan kuat. Jadi salah satu cara dia kena pecah dari dalam. Dan dia ternyata berjaya. Seluruh Indonesia itu tidak mampu digugah, tidak mampu ditawan. Tidak mampu ditawan hanya Aceh saja, yang lain semua tumbang kepada Belanda. Aceh cukup kuat, Serambi Mekah. Jadi cara nak jatuhkan Aceh tu, dia hantar satu orang nama Snok Hodronje, ataupun nama Islam dia Syekh Abdul Ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia orientalis munafik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Ghafur itu memang satu sosok yang wujud ya. Cuma satu orang yang memang wujud. Jadi Mr. Hamper tu begitu juga. Jadi dia macam mana dia sesatkan umat Islam sekarang ini ialah melalui dalam buku dia yang dia mengaku dia telah bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi jumpa Rasulullah. Ni dia katalah dalam buku dia. Dia kata kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia mimpi Rasulullah. Kemudian Rasulullah cium dahi Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Dan dia berkata, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni pada jalan yang benar. Teruskanlah perjuangan. Lebih kurang gitulah. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab cukup syok, cukup gembira dengan mimpi ni. Jadi dia makin kuat perjuangan dia kerana dia terinspirasi daripada mimpi Mr. Hamper ni. Nama Islam dia saya telah dilupakan, tak ingat nama Islam dia. Jadi Mr. Hamper ni akhirnya setelah berjaya dalam misi dia tulis satu buku yang akhirnya dia mengaku bahawa mimpi itu sebenarnya dusta semata-mata. Pasal apa dia mengaku? Kerana orang kafir orientalis pun tahu kalau mendustakan nama Nabi Muhammad buruk padah dia. Orang-orang yang melukis kartun Nabi Muhammad, ada yang tangan dia gangren hitam, ada yang terbakar di dalam kemalangan. Semua yang menghina Nabi Muhammad mati dalam keadaan yang cukup dahsyat, mati hancur, mati terbakar, mati tangan dia hitam. Jadi Mr. Hamper pun dia dah rasa dah. Dia kaji agama banyak kan. Dia dalam kategori ulama, tapi ulama su lah. Munafik. Mengaji Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan dia lah orang yang menguatkan Muhammad Abdul Wahab. Akhirnya dia tulis kitab The Confession of Mr. Hamper yang menceritakan, menjelaskan penipuan yang dia dah buat. Kalau dia tak buat tu, saya rasa dia mati pun dalam keadaan yang teruk, pecah kepala ke, mati kena hempap hancur ke, macam-macam. Jadi dia pun takut, dia pun tulis buku The Confession of Mr. Hamper. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, jikalau kita belum mimpi jumpa Rasulullah, kita hendaklah usaha. Jikalau kita belum mimpi jumpa Rasulullah, bermakna kita belum betul-betul nafi isbat. Kalau kita belum mimpi jumpa Rasulullah, makna kita sebenar-benarnya belum menafikan keakuan diri. Kalau kita belum mimpi jumpa Rasulullah walaupun sekali, sebenar-benarnya kita masih lagi di dalam keakuan diri. Berjuanglah bersungguh-sungguh untuk bermimpi, melihat Rasulullah dalam mimpi, kerana dia merupakan satu indikator penting. Dan selepas mimpi jumpa dengan Rasulullah, berita baik, insya-Allah mudahlah untuk berjumpa dengan Rasulullah di alam yaqazah. Bila dah berlaku begitu, mulut terpaksa dizip kerana tak boleh cerita. Allah, saya kalau saya tanya macam manakah rasa durian musangking, bolehkah ditulis dalam karangan? Tak boleh tulis. Macam mana rasa harum manis? Bolehkah ditulis dalam karangan? Tak boleh. Tak boleh. Tulislah 1000 muka surat pun takkan sama dengan ambil rasa. Macam tu lah. Bila dah mimpi jumpa Rasulullah, dapat nikmat dia, tak boleh nak cerita. Mulut ni terpaksa zip. Tak boleh nak cerita. Nikmat dia tu lebih sedap daripada makan durian musangking. Lebih sedap daripada makan harum manis. Makan harum manis tak erti nak habaq. Rasa macam mana? Tulis satu PhD pun kalau tak pernah makan harum manis, tak erti nak cerita. Begitulah yang dinamakan malam yadhuqa la yadri. Walaupun anda adalah seorang ulama, walaupun anda adalah PhD holder, walaupun anda berjaya menukilkan kalam ulama yang beribu-ribu, menukilkan rad dan i'tirad di kalangan ulama, bercakap
di dalam ceramah-ceramah dengan penuh keyakinan tetapi tak pernah rasa. Jadi orang arifin billah senyum je lah tengok. Senyum je tengok, Allah, awaklah dia ni tak merasai dulu. Komen dia banyak, komplain kepada ulama macam-macam. Tapi bila dia rasa, mulut dia akan senyap, dia hilanglah komplain dia pada Imam Ghazali. Komplain dia kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, komplain dia kepada Ibnu Arabi, komplain dia kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, komplain dia kepada Syekh Ibrahim bin Adham, komplain dia kepada Allahumma salli ala sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia rasa terus dia senyap, sunyi, zip terus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana orang dia banyak bercerita tentang nikmat di perkahwinan. Kahwin, malam tu kahwin, esok tu senyap tu, kawan-kawan bujang kata, macam mana seronok orang kahwin. Senyum dia. Dia senyum dia. Tak tahu nak, sini semua pengalaman semua pernah rasa. Pernah orang bujang tanya, ish, aku nak cerita pun tak reti. Habis hang lalu sendiri lah. Macam tu baru kahwin. Tu baru nikmatnya kahwin. Kan? Belum lagi nikmat, Allahumma salli ala Muhammad, bertemu dengan Rasulullah. Tu baru nikmat bertemu dengan Rasulullah. Belum lagi nikmat bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang betul kata Syekh Abdul Aziz. Ada ulama yang bila baca Quran, kena jodoh dia tu, meletup jantung terus mati balik kerana kerinduan dia. Sampai meletup dan memutuskan urat jantung kerana asyiknya dengan Allah. Sebab tu Allah kasih Nabi Muhammad. Sebab tu Allah kasih Nabi Muhammad. Untuk meredamkan rasa cinta kepada Allah yang meletup-letup, yang boleh memutuskan urat leher, mematikan jantung. Allah kasih Nabi Muhammad sebagai peredam, penstabil, stabilizer dan indikator. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Maaf kalau saya terlajak kata ada keakuan diri dan sebagainya. Ampun, maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sajalah yang dapat diizinkan, terizinkan pada malam ini. Terima kasih kepada para sahabat Syekh Abdul Aziz dan seluruh alam nyata dan alam maya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia hidayah, taufik, inayah, kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala jua, maka alhamdulillah kita dapat lagi menyambung majlis kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah thayyibah dan kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah taqwa yang disebut macam-macam bagai-bagai nama kerana besarnya, hebatnya dan pentingnya, utamanya, afzalnya kalimah ini, kalimah sakti. Itu kalimah yang mana kita nak menafikan keakuan diri, nak buang, nak tanggalkan, nak leburkan keakuan diri kita. Diri kita tidak ada apa, tidak memiliki apa-apa dan tidak boleh berbuat apa-apa, dan nak mengisbatkan hanya Allah SWT yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, yang mempunyai kudrat berbuat segala sesuatu, memiliki segala sesuatu. Jadi itulah kita nak bawa dalam kehidupan kita 24 jam. Kita nak utamakan Allah SWT, nak mendahulukan, nombor satukan Allah Subhanahu wa taala dulu. Yang mana alhamdulillah kita bersyukur apabila kita dapat asalkan bersama dengan Allah SWT ini di dalam setiap kehidupan kita. Daripada kita bangun
di pagi hari, sehinggalah kita berbuat ibadah dan sebagainya, kita tidur kembali, dan hatta di dalam tidur pun kita kena mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengesahkan dirinya sendiri dengan haqqul yakin, yakin yang sebenar-benar. Kerana inilah ilmu yang awaluddin ma'rifatullah, ilmu yang kita nak kena ada terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain, ilmu syariat, fardu ain dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, amal ibadah kita. Kerana inilah tempat kita nak letakkan segala amal ibadah kita tu, iaitu tidak ada, segala-galanya tu tidak ada, hatta diri kita tidak ada, dan seluruh alam ini pun tidak ada. Yang ada hanyalah kebesaran Allah SWT, zat Allah SWT yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalal wal Ikram. Jadi alhamdulillah, inilah nikmat yang sangat besar apabila kita berada dalam keadaan kita buang keakuan diri ini, kita berada dalam keberuntungan. Kalau tidak, kita rugi, kita sentiasa berada dalam kerugian dan juga di dalam kezaliman apabila kita rasa ada keakuan diri. Tapi bila kita buang dan leburkan keakuan diri ini, maka kita sangat beruntung, kita berada di dalam ketenteraman, di dalam keamanan yang sangat-sangat, di dalam keasyikan kepada Allah SWT. Kita sentiasa bersama dengan Allah SWT di dalam setiap keadaan dan waktu. Jadi alhamdulillah, sedikit perkongsian lah pada malam ini, insya-Allah saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka segala kebaikan apa jua Allah Ta'ala bagi, kita nakkan menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita ni hendaklah sentiasa menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni dah lama kita tutup, kita yang dah lama kita tutup nak cerita kita dan yang lain-lain lah, pendengar-pendengar YouTube semua, kawan-kawan sahabat semua, kita ni yang dah lama tinggal sebenarnya benda-benda macam ni. Jadi alhamdulillah, saya pun saya melihat dari segi kehidupan saya yang dulu sampailah sekarang. Jadi kehidupan yang dulu kita sentiasa menutup apa tu, ialah kita diajar walaupun kita ada sekolah agama dan sebagainya, tapi tidak diajarkan, tidak ditekankan yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni. Tak apalah, itu peringkat yang dikatakan ialah itu pun semua daripada susunan Allah SWT. Tapi itulah dah lama kita tutup. Jadi saya yang kalau nak cerita pasal sejarah apa nama tu, Mat Kilau itu kan, di Tembeling tu kan, tiba-tiba Inggeris datang. Kalau dia tengok intro apa nama tu, intro mula-mula sekali kan, Mat Kilau tu kan, Inggeris naik kuda, tiba-tiba dia datang satu kampung kan, orang kampung tengah relax, tengah bekerja masa tu kan, siapa pemberontak kau kena kan. Jadi itulah kita rasa betapa pentingnya benda ni. Kalau kita ada benda ni, insya-Allah, seperti yang dikatakan tadi, yang diceritakan tadi, kalau yang diceritakan tadi apa tu, ada makhluk halus kuku panjang apa tu kan, kuku panjang, dia macam hantu. Jadi kita benda tu kalau kita ada keakuan diri kita, pasti dia masuk di situ. Masuk dalam kita itulah kita sebenarnya kan. Jadi macam itulah kita nak perhatikan dalam diri kita. Ini sama-samalah, kita bukan kata saya tujukan kepada orang lain, kita dan yang lain-lain, maksudnya ini yang paling penting sekali. Jadi kita nak kekuatan di situ. Kekuatan di situ apa dia? Apa pun di luar yang lebih dikatakan yang akan datang ni, apa pun yang berlaku, kita tetap dengan Allah. Kalau tak dengan Allah, macam Mak Kilau cakap,
Kalau tak ada Allah, macam mana kita nak berperang kan? Gitu maksudnya gitu. Jadi peperangan yang lebih hebat itulah. Memang susah lah, memang susah, memang payah. Kan kalau kita nak cerita ni kan payah kita, payah. Kan saya sendirilah, ya Allah, susah betul. Tapi bila kita Allah Taala didik, bukan engkau tu. Bukan engkau yang perlu menafikan tu. Jadi akulah yang membinasakan diri engkau sebenarnya. Tapi yang diperkatakan tadi, semualah jemaah-jemaah cerita, Syekh Aziz cerita. Jadi apa benda, apa yang perlu kita perhatikan, iaitu kesebatian kita nak menafikan hari-hari. Kita tak putus-putus nak menafikan, nafi kan, perkataan la kan, la ilaha illallah. Jadi itu yang kesedapan dia tu. Bila dapat kesebatian tu, tu macam Ustaz Ahmad beritahu tadi, kita akan nampak Rasulullah SAW setiap saat, setiap ketika. Sebab Muhammad lah tempat kenderaan nak bawa kita kepada mengesahkan Allah SWT. Di tahap dia tu memang betul lah Ustaz Ahmad beritahu tadi. Dia berjumpa dengan Rasulullah, permulaan yang bermimpi kan dan sebagainya. Ya Allah, kalau cerita pasal mimpi ni kan, memang kita boleh ingat apa yang kita mimpi dulu. Itu memang tak tahulah nak cakap. Kalau kawan saya dulu kan, kawan saya dia mimpi dengan Rasulullah, dia cerita kat saya pun macam Allah, macam ada kat dalam mimpi. Sebab dia kata dalam mimpi tu ada saya sekali. Dia kata macam mana aku boleh ada dalam cerita tu kan. Tapi nak ceritanya bahawa kemuliaan Rasulullah SAW kan, dia menarik kita rohaniah kita tu. Tu yang bila cerita balik kita rasa tersangkut benda tu kan, tersangkut. Ya Allah, subhanallah, masih ingat lagi tau, masih bukan kita nak ingat kita hebat, bukan, nak nyatakan kerinduan kita dengan Rasulullah SAW tu. Jadi terus kepada yang pergi, apabila kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, itulah Muhammad, Nur Muhammad, sirullah yang ada dalam diri kita, dialah yang nak bawa kepada Allah. Dia pun Muhammad pun tak ada, Muhammad tinggal, Ahmad tinggal, Ahad lebur, dia yang ada. Bersangkutan dengan yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Ali, Sayyidina Ali, mesti ada syariat, tarikat, hakikat dan makrifatnya. Itu dia, semuanya ada, semua berjalan. Seiringan cantiknya. Jadi itulah kita nak dapatkan kesebatian. Dan apabila diceritakan tentang yang dikatakan kenal diri kenal Allah ni, hayatilah bersama-sama. Perkataan hayati tu memperlihatkan, menelisik. Saya pun banyak salah saya. Kan? Saya lah kena menelisik. Jadi kita sama-sama kita nak cerita ni, sama-sama kita menelisik dari dalam diri kita. Memang payah. Berbertilian, memang banyak bisikan-bisikan dan sebagainya. Tapi bukan kita layan kepada bisikan, tapi itulah yang kita nampakkan. Ada orang apa yang saya rasai, apa yang saya rasa, keakuan diri tu, dia bila dia datang kan, itulah sikit dah boleh saya cerita. Dalaman tu tak boleh nak dalam lagi. Bila dia datang tu, kita nampak datangnya daripada Allah juga. Tapi kalau Allah Taala tak persembahkan di situ, macam mana kita nak kenal keakuan diri kita yang datang tu? Jadi kita macam tak nampak kan, kita buat dia tak tahu. Jadi kita nampak, kita kenal. Jadi dan sebagainya, dan seterusnya. Apabila ke depan tu, kita rasa macam, ya Allah, bukan aku, engkau ya Allah. Engkau yang berperang, bukan aku. Kan yang berperang, nak menafi tu, gitulah maksudnya keadaan yang sebenarnya. Jadi sama-sama kita mengajak kepada mengesahkan Allah SWT. Manis tiada pahit, pasti. Kalau kita mengesahkan Allah, pasti. Nak datang tu pun memang tu. Tapi dipersembahkan oleh Allah SWT itu untuk supaya kita kenal siapa diri kita sebenarnya. Kita dah tahu memang tak ada dah. Tapi keakuan diri kita tu yang sentiasa nak datang tu. Tu sebenarnya. Itu yang mengerikan tu. Keakuan diri tu. Ni yang diperlihatkan. Jadi kita nak kongsi sama-sama lah. Tapi tak adalah bahagian tu sama macam saya pula yang saya cerita ni. Tak ada. Itu bahagian saya yang Allah Ta'ala bagi. Mesti ada bahagian-bahagian masing-masing lah. Dia tak sama, rasa tu dia tak sama. Kalau kita macam Sama Jaya tadi, kalau kita rasa rasa apa tadi cerita tadi? Rasa apa tadi? Kalau kita rasa sesuatu lah kan, rasa durian dan sebagainya, dia tak akan rasa. Kalau rasa durian musangking, saya rasa lain, Pak Lang rasa lain, Syahid ada rasa lain, mesti ada manis, mesti ada lemak dan sebagainya. Dia tak sama, mesti ada rasa dan bahagian-bahagian rasa dia tu. Kan? Jadi insya-Allah memang benda ni kalau diceritakan akan naik kita punya rohaniah kita. Jadi kita sama-sama pancarkan. Kalau dicerita ni kan dia sama-sama tahu. Kalau Ustaz Ahmad cerita, Pak Long cerita, Syahid pun cerita, siapa-siapa cerita, dia akan pancarkan sama-sama nur cahaya tu, dia sama-sama menguatkan rohaniah kita. Itu yang keberuntungan kita lah. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita sama-sama menaikkan lagi rohaniah kita. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala meletakkan
yang hiwala, sentiasa kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak berganjak, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dapat hadir pada malam ni. Alhamdulillah, setiap kali mai ni tujuan dia supaya kita nak buang keakuan kita, keakuan diri kita ni, keakuan yang lama yang duduk dalam diri kita. Jadi macam mana kita nak buang dengan kita dengar daripada mursyid kita, Ustaz Aziz kita, supaya kita boleh mengamaliahkan setiap hari, supaya kita buang keakuan diri kita. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita mendengar talk daripada musyid-musyid yang mana pun yang membuangkan keakuan diri. Itu yang penting. Macam mana saya selalu pesan kepada isteri, kalau abang dapat yang ni, membuang keakuan diri kita ni, insya-Allah anak-anak kita dan keluarga kita pun insya-Allah akan dapat. Kita kena mulakan dulu buang keakuan diri kita. Jadi keakuan ni memang sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Jadi sekadar itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, masih lagi Allah menjemput kami semua untuk berkumpul di majlis talk, untuk terus mengisahkan dia, untuk bercerita tentang kehebatan dia, untuk memperkukuhkan lagi kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah ini kalimah untuk mengisahkan dia, dan kita menafikan keakuan diri. Jadi dalam kita menjalani kehidupan seharian, kita tak terlepas daripada perasaan takut. Ya, macam tadi Guru Mursyid beritahu tentang perasaan takut, takut hantu. Kemudian macam-macam takut lagi. Takut rimau, takut cicak, takut lipas, takut kehilangan anak, takut duit dalam bank hilang. Macam-macam takut kepada makhluk. Jadi sebenarnya Allah berikan rasa takut tu untuk apa? Sebab saya dulu pun macam tu juga, macam-macam takut. Daripada sekecil-kecil makhluk takut, sampailah sebesar-besar makhluk takut. Tapi rupanya Allah berikan rasa takut tu untuk kita takut kalau kita tidak dapat bersama dengan Allah. Takut kalau kita tak kenal Allah. Jadi itu sebenarnya yang Allah berikan rasa takut. Jadi itulah pentingnya bila kita kenal, bila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, satu persatu akan dibuka oleh guru mursyid kita. Jadi itulah ruginya kalau ada yang mengambil sambil lewa kalau melihat kata-kata daripada guru mursyid. Setiap kali apa yang diperkatakan oleh guru mursyid tu memberi banyak makna. Setiap kata-katanya boleh merubah kerohanian kita. Barulah kita rasa bila dapat kita hilangkan ataupun kita arahkan takut tu pada tempat yang benar, jadi insya-Allah jati diri itu akan semakin bertambah dan semakin bertambah.
Itu sahaja yang nak saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tadi ada ustaz cerita tentang hantu kuku panjang, saya teringat masa saya kecil-kecil dahulu, tu tahun 80-an lah, cerita Pontianak Gua Musang. Lepas tu cerita beranak dalam kubur. Masa tu banyak cerita-cerita hantu. Jadi masa tu saya sekolah rendah lagi. Bila melihat menonton cerita sedemikian, dia terbawa-bawa sampai tak boleh tidur, takut. Sampai berminggu-minggu lah takut hantu. Takut sangat. Jadi saya rasa macam masa tu kita tak didedahkan dengan pengajian sebegini. Jadi memberi cerita sedemikian memberi impak yang negatif lah kepada pembesaran anak-anak, kepada hala tuju hidup yang sebenar. Jadi saya menyerulah kaum ibu, kaum bapa semua, janganlah momok-momokkan anak dengan cerita-cerita hantu, bagi anak takut kepada makhluk ni lah selain daripada Allah. Sebab ia memberi kesan yang sangat teruk, orang kata. Jadi bila sentiasa melihat cerita-cerita sedemikian, jadi kehidupan tu pun larilah daripada kehidupan yang orang kata untuk mengenal Allah ni, untuk mengenal diri kita ni. Dah 40 tahun lebih baru terdedah dengan ilmu sebegini, baru didedahkan, dan alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah menjemput kami semua untuk menjadi salah seorang murid kepada Syekh Aziz. Dan tujuan kelas sebegini diadakan adalah untuk menarik kita, untuk menyucikan hati kita ni yang dah lama berkarat. Memang dah lama sangat berkarat, dan karat ni memang bukan senang nak tanggalkan, kata bukan ambil masa sehari dua. Dan kadang-kadang dia bila dah lama tinggal kelas, dia datang balik ke akuan tu. Jadi sentiasa nak kena diingat-ingatkan, sentiasa saling support lah sesama kita. Sebab dah lama berkarat ni, begitu jugalah untuk menghilangkan rasa keakuan tu mengambil masa. Dan syukur sangat-sangat. Memang syukur, alhamdulillah. Rasa macam tak mampu nak terucap. Rasa macam sebelum ni hidup macam kosong saja. Sibuk dengan urusan dunia semata-mata. Kerja, hidup, buka mata je mikir nak cari duit, nak beli tu, nak beli ni. Hanya kata untuk memenuhi kehendak nafsu sendiri saja. Jadi apabila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni, alhamdulillah, hari demi hari hala tuju kita pun dah berubah 100%. Dulu hanya mikirkan keperluan dunia sahaja, tapi sekarang dah sebaliknya lah. Jadi itu saja perkongsian saya. Semoga kami semua terus istiqamah dan di bawah bimbingan Syekh Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kasirah banyak-banyak yang tak terhingga, tak terucap kita ucapan terima kasih kita. Dan akhirnya Nabi SAW diajarkan, sesungguhnya engkau yang tahu memuji dirimu sendiri, ya Allah, kerana kata-kata pujianku tidaklah sama seperti engkau memuji dirimu sendiri. Jadi kita pulangkan segala puji-pujian kita sebenarnya
bersandarkan sebenarnya dialah sebenarnya memuji diri dia sendiri. Itu yang lebih layak. Kita tak layak nak memuji Allah. Bukan tak layak tu tak payah puji. Maknanya kita punya puji tu banyak mana pun tak sama macam Allah tu. Jadi jadikanlah puji-pujianku ini adalah pujian-pujian dari sisimu ya Allah. Yang sesungguhnya engkau yang layak memuji dirimu sendiri. Inilah yang Rasulullah SAW dalam keadaan asyik dengan Allah, tenggelam, penghabisan dia tu tak ada keakuan diri. Maka perkataan tak ada keakuan diri tu mengatakan engkau lah yang tahu memuji dirimu sendiri, aku tak ada, engkau lah. Itu dia kemuncak dia makrifat Allah. Allah kurniakan lebur, tak ada dah Muhammad dah, yang adanya Esa Ahad. Begitulah apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, teman-teman sahabat kita tadi yang ucap tu daripada khatir Rabbani. Bukan khatir syaitan, khatir hawa nafsu, bukan berbeza. Cukup berbeza. Tapi buat kata ustaz tadi, durian tu tak dapat kita nak cerita rasa dia. Bentuk dia dapatlah kita cerita. Afal dia, nama dia durian tu. Sifatnya tu nak macam mana nak ceritakan? Apatah lagi yang menzahirkan sifat. Jadi bagi siapa yang dikurniakan oleh Allah, dia dapat rasa apa yang esa tu tadi. Bukan rasa tu, tapi yang mengurniakan rasa esa. Esa. Jadi dia, kami semua yang bercakap semua tadi adalah betul-betul nak mengesakan Allah, tidak ada kepentingan apa langsung pun. Melainkan inilah yang paling dirindui. Tu tadi Alhamdulillah, tak ada lain, tak ada lari tajuk. Apa pun, siapa pun yang ucapkan dalam tim-tim, dalam grup kita ni, dalam kita punya ni zawiyah ni, semua menceritakan tentang bukan daripada hawa nafsu. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir. Allah Ta'ala ajarkan kepadaku, aku ni bertindak bukan atas tindakan, atas diri kemauanku. Begitulah kita punya pegangan yang Nabi SAW ajar. Tetap juga la ilaha illallah, mengimani, meyakini 24 jam. Tak ada keakuan diri, yang ada adalah sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, zat dia semua meliputi. Tak ada lain yang kita nampak. Semua hak dia belaka. Tak ada kita nampak hak yang lain, insya-Allah, ya. Jadi bila kita dah duduk di situ, alhamdulillah, ya. Maknanya walaupun kita tidak bermimpi Rasulullah. Saya sedih kalau orang tak mimpi Rasulullah ni, saya sedih. Sebab saya cakap lebih mustahak engkau itu merasakan Rasulullah daripada mimpi. Sebab yang saya pelajari, saya tak nak mimpi Rasulullah. Sebab saya dah nampak merasakan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Meyakini bahawa dia tu macam mana Allah tu lebih dekat daripada kita, maka tentu Rasulullah tu pesuruh dia lebih dekat. Jadi rasa, cuma kita tak rasakan aja. Ni sikit je. Tak merasakan Allah tu dekat. Gitulah, sebab ada keakuan dia. Bila tak ada keakuan dia, dia dekat. Rasulullah dekat betul. Tahu kita. Sebelum kita nak selawat, dia yang bagi kita rasa selawat. Sebelum kita nak cinta Rasulullah, dia yang bagi kita rasa cinta kepada dia. Tu punya dekatnya Rasulullah pada kita. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kalau nak dicintai ikut. Sebab memang ada dalam diri kita. Laqad ja'akum rasulun. Jadi saya sedih kalau jangan kita sedih-sedih sebab kita tak bermimpi. Sebab yang lebih bahaya lagi, kita tak merasakan sedangkan Rasulullah terlalu dekat dengan kita. Hingga kan kita nak berselawat, dia yang bagi rasa nak berselawat. Kalau tak dibagi rasa, nak sebut sekali selawat pun susah satu hari tu. Tapi kalau dia dibagi rasa, kita sentiasa nak selawat. Selawat kita ada selawat seperti Allah yang berselawat pada kekasih je. Sebab kita dah tak ada keakuan diri, maka yang zahir adalah selawat memuji kepada sifatullah bernama Muhammad Nur Muhammad. Maka itu nanti selalu kita akan, bila dah rasa tu tadi, esa dengan esakan tu, kita akan selalu nampak. Sebab kebatilan tu yang tadi antu nampak tu semua sudah kita beresi. Sebab mereka tu datang dengan kuku panjang, muka yang teruk. Dia nak suruh kita make up balik bagi cantik, nak potong kuku dia. Jadi kepahaman kita, dia tak boleh buat apa. Jangan kita pasal dulu dah ditakutkan. Dia nampak, dia rasa macam dia nak datang, kita dah rasa dah. Padahal tak datang pun. Kenapa kita tak tukar? Sebab kita dah dimomokkan, kata puan apa tadi,
Abang Rozi, dia kata dah daripada kecil, kesian kata. Kan Rasulullah tak pernah ajar Fatimah begitu ya. Tak pernah ajar itu cucu-cucu dia begitu. Sampai ke kita dengan buka cerita-cerita apa seram tu, kita tak tukarkan. Boleh tengok. Tapi saya suka tengok satu masa dulu, tapi saya tukarkan. Ya. Tu tadi. Apa cerita pun filem-filem James Bond saya pergi tengok. Baru keluar cerita apa pun saya nak tengok. Pasal saya nak tukarkan cepat. Supaya kita boleh bersama dengan masyarakat, kita akan olahkan cerita yang dia juga tengok. Kan? Ini sebab kita berkhidmat. Nabi, makna kasta Nabi itu menjadi abdi kepada umat. Itu makna dia menanggung dosa-dosa umat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, umat dia menanggung makna Nabi itu. Rasul, makna Rasul pesuruh apa yang Allah Ta'ala suruh. Muhammad terpuji yang telah watak yang Allah Ta'ala Muhammad. Jadi kita kena Mustafa tu apa Mustafa? Jadi carilah ya. Jadi ini semua ada cerita. Jadi kalau kita faham semua tu sebenarnya kita lah. Bukan mengaku. Oh, si Haji mengaku dia Nabi. Bukan. Maqam tu tadi kita ni dah tak ada diri, yang ada maqam yang diulang-ulangkan skrip tu oleh Allah. Kita menduduki makam tu. Kalau iblis kita mengikutilah kesombongan makam tu. Tu tak ada pula orang mengaku iblis ya. Tapi bila kita buat makam tu orang kata kita pula Nabi pula tu tadi. Tak ada. Jadi kita kena faham. Kita yang kena faham dulu supaya kita nanti boleh bagi faham kita sebagai pewaris Nabi ataupun alul bait Nabi, tugas tu berat, iaitu menanggung dosa-dosa masyarakat kita. Ustaz yang ulama nama dia warasatul anbiya, menanggung dosa-dosa kalau ada terkesilapan kampung dia ataupun negeri dia atau negara dia. Kan senang kalau nak menjawatan ustaz yang sebenar-benar. Kan gelaran orang bagi memang supaya saya tak heran orang bagi apa benda pun saya tak nak. Sebab cukup dah sisi Allah tu cukup dah. Tak payah saya nak apa saya buat. Cukup dia sisi Allah. Cukup Allah dan Rasul dan tahu kita punya kerja. Beban kita kena jadi berkhidmat, menanggung dosa-dosa masyarakat. Harus menangis kalau masyarakat yang tak mendapatkan lagi kenal diri kita menangis, kita sedih. Kitalah puncanya kerana kurang berkhidmat. Kita ditugaskan berkhidmat sebagai ustaz. Kita kena berkhidmat betul-betul. Bukan lantaran duit tu tolak tepi dulu. Tapi kita punya fikir tu, hikmat tu, masyarakat kita macam mana kita nak bentuk untuk kenal Allah, kenal diri. Sekarang ni kita bagi ilmu tapi dia tak faham nak gunakan ilmu tu. Kita pun sendiri tak tahu. Jadi kita lah dulu kena bagus, kerja dakwah kita bagus, tapi kita sendiri, orang tu sakit tengah jalan patah kaki, kita tak tahu, kita mengangkat lagi teruk patah dia. Kita memang bagus nak tolong, tapi kena ada kefahaman yang pertama di sisi Allah. Kita tahu dia patah pertama. Macam mana kita nak angkat dia? Macam mana kita nak rawat dia? Anak-anak macam mana? Gini macam mana? Jadi kita kena tahu. Rasulullah tu daripada anak kecil sampai ke yang dah dewasa, Rasulullah menghayati jiwa-jiwa orang tu. Sebab dia kena mengabdikan kepada orang tu. Sebab dia Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Dia kena menjiwakan manusia itu tadi supaya manusia tu bukan manusia tu, dia tak mikirkan, dia mikir macam mana aku nak selamatkan manusia. Selamat supaya dapat out. Dan juga sampaikan bukan kata manusia, jin-jin dan juga seluruh tumbuh-tumbuhan sekalian alam ini juga rahmatan lil sekalian alam ni juga Nabi memberikan salam cahaya nur kepada, bahagia bila Nabi lalu semua mendapatkan percikkan rahmat. Sebab Rasulullah SAW tak ada yang ada rahmat Allah. Yang ada pada Nabi rahmat Allah. Itu dia panggil bahasa itu syafaat. Jadi orang-orang yang warasatul anbiya tu harus memiliki gitu, bukan berbangga. Bukan berbangga gelaran Nabi, Rasul, bukan. Nabi tak ada. Tak fikir itu semua. Dia memikirkan semuanya, aku nak mengabdikan kepada masyarakat untuk dapat. Aku ditugaskan Allah gitu. Nabi itu mengabdikan kepada umat dia untuk umat dia pastikan selamat. Dia bertanggungjawab. Berat kerja tu. Juga warasatul biar ulama juga berat. Tapi bila ulama yang tak kenal diri, tak kenal Allah, tak faham, dia akan nampak, kita nampak kesenangan yang kita nampak perangai-perangai dia tu tadi.
Bukan nak pelekeh ulama sekarang. Tapi Allah suruh lihat, inilah skrip dia penghujung zaman, begitu jadi dia. Jadi kita kena faham, kena kembali juga cari, Nabi kata orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah juga. Dia tu betul khalifah, ulama yang betul waris Nabi, yang betul tak ada keakuan diri. Dan seolah-olah dia merasakan betul-betul Allah tu dekat, dan juga Rasulullah SAW dekat, orang bersama Rasul. Dia tak seseorangan, walaupun kita tengok seorang, tapi dia bahagia ada Allah. Dan kita siapa-siapa berkumpul kekuatan untuk mengalahkan dia seorang, tidak mampu, kerana dia kekasih Allah. Kalau kau usik dia, serupa macam kau usik Allah. Allah Ta'ala kata, aku ikhtiarkan barang, cukup aku bagi bukti dulu, aku hantar nyamuk untuk mematikan tentera-tentera Namrud yang bengis. Tak payah hantar manusia, Allah Ta'ala hantar nyamuk je, mati tentera-tentera tu, termasuk Namrud. Nyamuk je. Sekarang balik kisah nyamuk. Tu nyamuk puaka nama dia. Tu nyamuk malapetaka yang Yahudi kaji juga nyamuk, tapi dia gunakan nyamuk tu untuk merosakkan. Ni cerita dia. Dia terbalikkan balik cerita, dia belajar nyamuk juga, tapi dia balikkan nyamuk tu untuk hancurkan akidah-akidah umat Islam. Supaya mempercayai dia boleh merubah keadaan dunia. Dia rasa dia yang boleh memberi makan kepada manusia, memberi minum. Ternyata sekarang banyak kita tak sedar. Makan minum kita rasa dia yang arahkan. Undang-undang dia arahkan. Sistem nak mentauhidkan Allah pun kita tak boleh. Secara senyap dia ajakkan dalam kita mana-mana kumpulan pun, supaya jangan utamakan mengenal Allah, utamakan ilmu. Silap dah. Sebab dia orang lebih kaji lagi. Dia tahu kita ilmu, kita membaca je. Dia orang mengkaji dan macam mana nak mengalahkan kita. Nyamuk juga dia kaji, tapi nyamuk nak hentamkan kita. Kita tak belajar daripada peristiwa yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi Khidir. Pandang ke depan. Kalau beginilah keadaan kau, perahu kau yang cantik ni kau bangga, kalau kau tak lubangkan, sekejap lagi dia orang ambil semua. Jadi kau harus berlakon, bocorkan supaya nampak buruk. Apa strategi yang Allah ajar kepada kita sebenarnya? Melalui Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bukan menjahanamkan, tapi dia nampak ujung tu macam mana dah. Kita tak ada orang yang kita nak bagi nasihat ke situ. Tu pasal kita kena duduk dengan orang yang pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, yang betul kenal diri, kenal Allah. Jangan ular dalam semak, jangan. Ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Waris tu harus kenal diri, tak ada keakuan diri, tu baru betul waris Nabi. Jangan nak bercakap kata kita waris Nabi, ulama, jangan. Masih ada keakuan diri, sumbang kita tengok nanti. Sumbang. Tu tadi. Jadi kesian kita tengok masyarakat kita, tengok ya Allah. Saya sedih kadang-kadang yang dah tua-tua pergi solat masih lagi nak syurga takut neraka, diseksa dalam kubur lah. Risaulah. Bagus risau kubur, soalan kubur, tapi kita lebih risau lagi kita tak rasakan Allah. Tapi tak diajar ke situ. Jangan risau pada kubur seolah-olah amalan yang dibuat boleh selamatkan di dalam kubur. Padahal tak boleh. Yang boleh menyelamatkan kita adalah kita takut kepada Allah, kenal kepada Allah. Itulah saya cakap tadi, kita dah ilmu yang diajarkan kebanyakan dalam momok-momokkan kita bukan kepada Allah, tapi kepada neraka, kubur, dan nikmat kita bukan pada Allah. Ya Allah, syiriknya, kesiannya, ya Allah. Sedih lah, saya sedih. Saya sedih. Alah, saya nak cerita. Tak apalah, insya-Allah kita doa, jangan putus asa. Kita terus mohon pada Allah, kita ni sentiasa dipandang Allah, pandang Rasul tu yang mustahak, insya-Allah. Bukan pandangan manusia, ridha Allah, ridha Muhammad yang kita nak, bukan ridha makhluk. Kita buat ni, insya-Allah. Apapun semua daripada Allah Subhanahu taala. Tak ada doa daya upaya kita langsung. Siapalah kita nak ubah skrip Allah, kita tak ada daya upaya. Ini semua kisah-kisah, cerita-cerita dia. Penghujung zaman tu harus begini, kita ikut. Yang mustahaknya kita sentiasa rasakan yang ada hanya Allah. Yakin betul-betul cerita dia semua. Kita tak ada, insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan nada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.